We are a nation at war with invisible forces. Itu ungkapan Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin bagi menggambarkan situasi semasa negara yang sedang bergelut dengan penularan wabak COVID-19 ketika ini. Saban hari, peningkatan angka jangkitan dan korban akibat virus baru ini semakin membimbangkan dan ramai pakar perubatan menjangkakan situasi ini mungkin berlarutan bagi tempoh yang lebih panjang jika langkah pemutusan rantaian penularan gagal dipatuhi masyarakat dunia. Selain menjejaskan kesihatan, pandemik yang buat julung kalinya dihadapi ketika ini turut mengubah lanskap ekonomi dunia. Gangguan rantaian bekalan yang berlaku pada peringkat global akibat langkah kawalan pergerakan yang dilaksanakan kerajaan di seluruh dunia selain ketidaktentuan pasaran saham semasa antara punca kemerosotan kritikal ekonomi global. Di Malaysia khususnya, Perintah Kawalan Pergerakan yang dilaksanakan sejak 18 Mac lalu memberi implikasi besar terhadap kesihatan kewangan rakyat Malaysia, terutama bagi mereka yang bergantung harap kepada pendapatan gaji harian. Saya juga tahu bahawa dalam keadaan ini, ramai pihak yang memerlukan sokongan dan bantuan. Hari ini satu lagi inisiatif, iaitu penangguhan bayaran balik pinjaman bank sehingga 6 bulan dan penyusunan semula baki kad kredit serta pinjaman korporat telah pun saya umumkan. Penangguhan rasmi ataupun moratorium yang diumumkan oleh pihak kerajaan merujuk kepada penangguhan automatik bayaran balik pinjaman terhadap pihak bank selama 6 bulan bermula bulan April hingga September. Langkah ini diambil kerajaan untuk memastikan rakyat Malaysia khususnya golongan B40 dan M40 agar mempunyai buying power ataupun kuasa membeli barangan keperluan harian bagi menampung kehidupan sekeluarga sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini berlangsung. Bank Negara Malaysia turut tidak ketinggalan mengingatkan rakyat negara ini agar berhati-hati dengan taktik penipuan atas talian. Ini kerana Bank Negara tidak pernah melantik mana-mana ejen untuk menjadi orang tengah terhadap tawaran ini kerana pelaksanaannya adalah secara automatik tanpa memerlukan sebarang permohonan terhadap bank-bank tertentu. Akhir sekali, teruskan duduk di rumah, stop COVID-19 dan kita jaga kita. Okey, pelaksanaan moratorium bulan April ni pastinya melegakan sedikit tekanan kewangan rakyat Malaysia ya susulan pengumuman daripada Perdana Menteri minggu lalu. Jadi pada masa yang sama kita masih lagi dengar luahan dan keresahan terutamanya golongan peniaga dan juga usahawan yang menjalankan perniagaan secara kecil-kecilan. Barangkali ini antara perkara yang mahu mereka sampaikan kepada kerajaan. Untuk itu kita nak dengarkan sedikit pandangan daripada Pengerusi Persatuan Institusi Kewangan Pembangunan Malaysia, Encik Arya Putra Ismail di talian video sekarang ini. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Encik Arya apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih sudi bersama kami. Ya, terima kasih. Ya, jemput saya pada pagi ini. Ya. Baik, terima kasih. Kalau bolehlah setakat bila kita masuk PKP fasa kedua ni dengan segala maklumat yang diberikan ya dari aspek bantuan daripada kerajaan dan juga penjimatan dan penangguhan pembayaran dan sebagainya. Untuk kategori atau kelompok peniaga ini khususnya, bagaimana mereka melihat situasi ini? Sebelum saya menerangkan lebih lanjut berkenaan dengan perusahaan mikro dan kecil, mungkin saya boleh berkongsi sedikit sebanyak tentang pengumuman terbaru yang telah diumumkan oleh kerajaan sebelum ini. Yeah. Secara amnya, semua pinjaman oleh PKS dengan pihak bank telah mendapat moratorium secara automatik. Ini sedikit sebanyak telah melegakan aliran tunai yang dihadapi oleh para usahawan PKS. Untuk menjawab persoalan Tuan Eli, sebenarnya baru-baru ini contohnya BSN telah melancarkan satu pinjaman prihatin rakyat di mana sasarannya adalah untuk perusahaan kecil dan mikro. Jumlah pinjaman ini adalah sebanyak 700 juta dan syarat pinjaman telah dilonggarkan. Ini sedikit sebanyak akan memberi manfaat kepada perusahaan mikro dan kecil. Okey. Ya, teruskan silakan. Ya, saya harap
para perusahaan mikro dan kecil agar mengambil kesempatan ini dan jangan terus menunggu dan terus dengan inisiatif baru untuk memperbaiki perusahaan masing-masing. Ya. Encik Arya, bila disebutkan tentang kelonggaran ini, sebab sebelum ni ada juga kelompok ini yang sukar untuk mendapatkan bantuan kewangan daripada institusi kewangan. Jadi bila disebutkan kelonggaran ini, kelompok yang macam mana? Adakah siapa saja yang baru saja menceburi bidang perniagaan PKS ini boleh membuat pinjaman ke ataupun macam mana? Antara syarat-syarat yang dilonggarkan adalah operasi perniagaan hanyalah 6 bulan berbanding pada sebelum ini, iaitu minimum selama setahun. Dan sasaran yang ditargetkan oleh BSN adalah pada seperti kecil seperti pusat teksi, runcit dan penjaja yang telah berdaftar di bawah SSM. Jadi syaratnya perlu minimum 6 bulan menjalankan operasi, kemudian perlu berdaftar dengan SSM, ya? Yeah, it has to be a formal enterprises business. Walau bagaimanapun mereka boleh terus menghubungi ahli kami iaitu BSN untuk mengetahui perkara ini dengan lebih lanjut. Baik, okey. Sekarang bertanya, misal adakah perniagaan dalam talian juga termaktub? Ya, seperti yang saya dimaklumkan adalah perniagaan yang secara formal, iaitu yang berdaftar dengan SSM. Cuma saya tak dapat komen yang lebih lanjut berkenaan dengan lebih detail. Yang saya dapat sarankan di sini adalah mereka dapat menghubungi terus pihak BSN sekiranya peluang ini turut dibuka untuk perusahaan informal ataupun atas talian. Baik, okey. Jadi kita harapkan mereka yang mendengar ini dapat mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan pinjaman prihatin rakyat ini. Ada perkara yang perlu lagi diketahui oleh golongan ini supaya segala yang dirisaukan ini dirasa reda sedikit ataupun diredamkan sedikit, Cik Arya? Ya, pihak bank telah betul-betul lumus ataupun kalau saya boleh memberi sedikit gambaran, kita ni di bank ada sedikit baik berbanding dengan keadaan di hospital lah, kalau saya boleh beri sedikit gambaran, di mana kebanjiran permohonan telah menyebabkan beberapa operational issues, tetapi pihak bank tetap committed untuk memberi atau memproses pinjaman agar dapat disalurkan tepat pada waktunya. Kalau bisa kata bantuan yang diperlukan ini, kita menjurus kepada pinjaman prihatin rakyat ni, secepat mana ia boleh disalurkan kepada pemohon? Berkenaan dengan how fast the application can be processed, yang itu ia lebih kurang 2 hingga 5 hari. Itu yang saya diberitahu sebelum ini lah. Okey. Baik, dan kepada rakyat Malaysia yang lain pastinya, ya, sebagai mewakili institusi kewangan ini, apa yang boleh dinasihatkan kepada rakyat Malaysia yang pastinya dengan bantuan yang diperolehi, dengan penjimatan dan moratorium dan sebagainya, apa lagi dari aspek kewangan, sikap kita terhadap kewangan dalam saat-saat genting ini yang boleh kita ketahui dan kita amalkan, Cik Arya? Mungkin sebelum itu saya ingin menerangkan sedikit sebanyak berkenaan dengan apa lagi yang ditawarkan oleh pihak kerajaan dan juga Bank Negara Malaysia melalui sistem perbankan di Malaysia. Bank Negara Malaysia telah melancarkan beberapa tabung ataupun financing facility seperti special relief facility yang telah dinaikkan jumlah pinjaman kepada peruntukannya kepada 5 bilion ringgit. Kita juga ada AES ataupun All Economic Sector Facility. Kita ada Automation and Digitalization Facility. Kita ada Agro Food Facility dan Micro Enterprise Facility. Jadi para usahawan, nasihat saya jangan tunggu, lihat kembali keperluan tunai yang diperlukan oleh bisnes masing-masing dan terus ke pihak bank. Dalam menjawab soalan saudara Eli tadi, dunia sebenarnya sedang menghadapi atau memasuki fasa perubahan landscape ekonomi yang sangat signifikan. It will create the new norm. COVID-19 telah
menyebabkan kehidupan seharian kita berubah. Kalau dulu kita ke pasar raya untuk membeli, kita ke restoran untuk makan, sekarang ni semua telah berubah. Jadi penerapan dan penggunaan internet telah menjadi satu kewajipan di semua peringkat ekonomi, terutamanya di perusahaan kecil dan mikro, bagi memasarkan produk dan juga mendapat atau membeli sumber bahan mentah. Jadi saya berharap para usahawan dapat melihat kembali bisnes model dan melihat peluang ini, masalah ini sebagai satu peluang baru untuk membuat bisnes yang lebih cost efektif dengan dapat memaksimalkan profit pada masa hadapan. Okey. Dan ya. Silakan. Dan mungkin kita ni sedikit sebanyak harus bekerjasama di antara pihak perusahaan PKS dan juga bank tanpa menyalahkan satu sama lain, kerana kita dalam satu keadaan yang krisis. Yang dapat menentukan berapa lama krisis ini dapat selesai adalah kita sendiri. Jadi harapan saya kepada semua pihak agar sentiasa mendengar dan mematuhi arahan kerajaan agar kita dapat keluar dari masalah ini secepat yang mungkin. Baik, okey. Encik Aras, satu soalan terakhirlah. Kita sebut tentang pentingnya saling hubungan antara golongan PKS dan juga kerajaan ini, termasuklah institusi perbankan dan sebagainya, dan digitalisation ini. Jadi bila sebut pendigitalan dan juga PKS ni barangkali nak diselaraskan tu agak mencabar sikit, kerana ada pihak tertentu yang mungkin dari segi kapasiti digitalnya tidak mampu lagi untuk kehadapan, untuk mendapatkan maklumat, akses dan sebagainya. Jadi bagaimana ini dapat diharmonikan supaya dalam situasi ini dan selepas ini juga rancak ataupun ada dinamiknya di situ? It is a very good question, Saudara Azli. Sebenarnya SME Bank adalah salah satu agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Di mana dalam agensi di bawah kementerian ini seperti InScan, Magic, SEDA turut menawarkan kaedah-kaedah pembelajaran secara online di mana para usahawan perlu mengambil peluang ini untuk mempelajari dan memahirkan perusahaan mereka agar lebih bersedia dengan arus digital, perubahan digital yang kita sedang hadapi sekarang ini. So please layari website Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi dan juga InScan dan malah semua agensi di bawah MIDEC ni agar dapat mendapat peluang dan bersedia dalam menghadapi cabaran yang kita hadapi pada masa ini. Baik, ini boleh dianggap sebagai prioriti jugalah kepada pihak PKS ini. Cik Aras, terima kasih banyak-banyak ya. Sama-sama, Cik Azli. Ya, selamat menjalankan tugas juga diucapkan, jaga diri. Terima kasih. Stay safe. Stay safe juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syed Arya Putra Ismail, Pengerusi Persatuan Institusi Kewangan Pembangunan Malaysia bersama dengan kita. Jadi kelompok ataupun golongan yang menjalankan perniagaan perusahaan kecil dan sederhana, walaupun anda rasa ini satu fasa yang sukar, pada masa yang sama ilmu pengetahuan sewajarnya dituntut. Jadi penggunaan teknologi digital sekarang ini, ambillah kesempatan untuk memahami lebih lanjut bagaimana anda boleh memanfaatkan teknologi ini kepada bisnes anda. Ini masanya mungkin kalau berada di rumah tu tak tahu nak buat apa, masih lagi resah. Selain daripada menghadap media sosial ini, pelajari ilmu tentang ini. Pihak Kementerian Pengusahawan banyak menyediakan perkhidmatan untuk anda pelajari dengan lebih lanjut. Jangan lepaskan kesempatan ini. Ya, kita fikir tentang kelangsungan bisnes kita dan juga kemaslahatan kita sebagai rakyat Malaysia yang menjadi penjana ekonomi negara ini. Okey, kita berehat seketika. Selepas ini, selepas cerita tentang ekonomi, kita nak cerita tentang satu bidang yang ataupun satu